kami merayu banyak-banyak dan sangat-sangat. Kalau boleh sembah, kami sembah pun tak apa. Asalkan kami ni kabut tepi laut yang hujung-hujung ni dapat ayak. Itu sedikit sedutan daripada temu bual dan juga sebahagian daripada laporan khas yang dilakukan oleh Wakil Astro Awani di Kedah, Abdul Hadi Cik Awang, yang bercerita mengenai masalah air yang dihadapi oleh kebanyakan rakyat di sana. Abdul Hadi Cik Awang, kalau sudah bersedia boleh terus bersama kami langsung melalui Skype dari Lustar Kedah. Hadi, kalau kita lihat kepada sedikit sedutan makcik itu tadi, bukan seolah-olah, memang sebenarnya menggambarkan keperitan mereka apabila tidak ada air. Tempoh mereka terputus bekalan itu 9, 10, 11 hari nak membersihkan diri, untuk membersihkan najis, semua ada masalah. Mungkin Hadi dapat simpulkan dalam cerita pada petang ini, bagaimana Hadi mengumpulkan suara-suara rakyat ini dari berapa daerah, dari berapa kawasan, dari berapa kawasan taman perumahan di Kedah itu? Okey, terima kasih Zul di studio dan seperti dimaklumkan Zul, tadi ada sedutan berkenaan seorang makcik. Makcik itu adalah peniaga, kita panggil peniaga ikan kering yang mana memerlukan air yang banyak untuk proses mencuci dan sebagainya. Sebenarnya tibanya saya di Kedah pada tahun 2018, gelar seorang pengamal media di sini. Masalah air ini merupakan masalah yang tiap-tiap tahun berlaku, terutama pada musim kemarau pada awal tahun ini, musim angin timur ini, terutama di kawasan Kuala Kedah dan kawasan Merbuk. Memandangkan kedua-dua kawasan itu merupakan kawasan paling hujung bagi proses pengaliran ataupun capaian air untuk diterima penduduk-penduduk di situ. Dan Zul, masalah ini bukan masalah baru. Sejak dari zaman Barisan Nasional sebelum 2008 lagi sudah berlaku masalah air ini, diganti dengan Pakatan Rakyat yang dipimpin PAS di Kedah. Kemudian berganti pula dengan Barisan Nasional, kemudian berganti pula dengan Pakatan Harapan, kemudian kini Perikatan Nasional. Masalah sama tetap berlaku, terutama melebihi 10 tahun masalah air ini. Dan bagaimana saya membuat liputan ini, saya mendapat kiriman WhatsApp daripada penduduk, bukan 1-2 penduduk, tapi lebih daripada 10 penduduk yang mesej saya untuk menyatakan bahawa masalah mereka sukar kerana kebanyakan anak-anak mereka ataupun keluarga mereka terpaksa tidak mandi, ada yang tidak mandi untuk mengambil peperiksaan ketika awal bulan lalu, dan sudah pastinya ianya memerlukan satu proses penyaluran maklumat kepada pihak yang berwajib, terutama pihak kada, untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang bukan saja jangka panjang tapi jangka pendek dan juga jangka sederhana. Dan sudah pastinya berkenaan dengan laporan itu sendiri, kami pergi pada sekitar minggu lepas untuk buat laporan ini. Sudah pasti laporan khas ini memerlukan satu pencarian masalah ataupun solusi pencarian pada masalah itu. Perlu mencari masalah, mengetahui pihak yang terlibat dengan masalah itu, mencari jalan penyelesaian dan juga mencari pihak yang terlibat untuk menyelesaikan perkara itu. Dan sudah pastinya laporan ini dibuat pada awalnya kami pergi ke kampung tepi laut, di mana kampung Sabit, kampung yang tidak menerima air di laporan itu sejak 11 hari lalu. Dan menurut mereka penerimaan air itu kadang-kadang ada 11 hari lalu tapi terima dalam masa 10 ke 15 minit. Itu yang menyukarkan aktiviti harian mereka, terutama nak menguruskan orang-orang sakit di rumah, nak menguruskan anak-anak untuk ke sekolah, selain nak menguruskan perniagaan masing-masing. Dan menurut mereka tidak mahu alasan yang diberikan kerajaan negeri sejak beberapa tahun lalu, iaitu apabila siap saja loji pelubang, loji LRA, loji rawatan air pelubang, pasti masalah mereka selesai. Mereka tidak mahu alasan itu dikumandangkan seperti yang kita dengar semalam, tapi mereka mahu satu penyelesaian jangka pendek yang mampu memberi solusi terbaik untuk mereka mengatasi masalah air ini. Hadi, apabila bercerita mengenai masalah untuk diselesaikan, kerajaan negeri dan juga syarikat air Darul Aman Sada mengatakan bahawa mereka tampil dengan pendekatan jangka masa pendek, iaitu untuk menyediakan tangki-tangki, mereka menyediakan bekas-bekas air dan juga lori-lori tangki akan datang untuk mengisi air ini. Tapi ia tidak berlaku dengan begitu lancar, dan juga cerita mengenai loji rawatan air pelubang itu masih lagi disandarkan kepada penduduk untuk diselesaikan. Tapi LRA pelubang hanya akan siap dalam jangka masa setahun atau 2 tahun lagi, kan Hadi? Mungkin Hadi dapat ceritakan bagaimana sebenarnya masalah yang sebenar. Solusi jangka pendek itu katanya ada, tetapi tidak juga diselesaikan ataupun menambahkan lagi masalah sebenarnya. Okey, sebenarnya yang menjadi masalah pada solusi jangka pendek ini, dakwa penduduk adalah proses penyaluran air itu sendiri yang difahamkan
sebelum ini dikatakan bahawa 2 hari sekali lori air akan datang. Tapi ketika laporan khas itu dibuat, sudah 11 ke 12 hari tidak akan datang. Dan menurut penduduk, dakwa mereka bahawa ada ketidakadilan dalam proses pembahagian air itu sendiri, di mana air itu dibahagikan ataupun diberikan hanya kepada ketua-ketua kampung ataupun rumah-rumah terpilih sahaja, tidak melibatkan ketua kampung itu sendiri. Dan ianya sudah pasti memberi masalah yang besar, bukan saja jika kita lihat di kampung Tepilau itu sendiri, penduduk di situ 3 hingga 4,000 orang. Jika satu buah rumah saja jelas penduduk, maka ianya bukan dapat menyelesaikan masalah penduduk itu, malah memberikan tekanan yang sangat hebat kepada penduduk-penduduk di kampung Tepilau. Dan bukan saja kampung Tepilau, tapi taman-taman sekitar, Taman Armada, Taman Desa Rina dan sebagainya. Air itu datang dalam tempoh waktu sehari 10 minit saja. Lepas 10 minit itu air tidak datang. Itu jelas mereka, dan saya berada di ketika kejadian berlaku. Saya berada di kampung Tepilau itu sendiri, melihat bagaimana proses penyaluran air, dan saya melihat dengan mata saya sendiri bahawa air itu datang kepada rumah yang berada di hulu kampung itu saja, di permulaan kampung itu saja, tidak sampai kepada di kawasan-kawasan hujung dan kawasan tengah kampung. Itu Zul. Hadi, mungkin kita dapat ceritakan, kadang-kadang apabila kita menemu ramah makcik-makcik, pakcik-pakcik, abang-abang ni semua, kadang-kadang sukar untuk wartawan mendekati mereka dan juga bertanyakan apa mereka mahukan. Tetapi kalau saya menonton kepada laporan khas semalam, bahagian pertama, masing-masing meluahkan perasaan. Mereka cukup terbuka. Kalau dalam satu temu ramah yang Hadi lakukan pada minggu lepas juga, mereka begitu vokal menyatakan kemarahan mereka. Bagaimana Hadi mendekati mereka? Apakah Hadi memprovok mereka ataupun mereka secara terbuka tanpa perlu tanya, diorang dah bagi tahu, dah maklumkan, dah tahu apa benda nak diluahkan? Sebenarnya Zul, kumpulan-kumpulan yang saya temu buat itu adalah kumpulan-kumpulan masyarakat yang sebelum ini mesej saya, tanya saya macam mana kita nak bagi pihak sada tahu masalah kami, macam mana kita nak bagi tahu pihak atasan untuk tahu masalah kami, manakah masalah kami bukan saja zaman PAS, zaman BN lagi dah berlaku, zaman PH dah berlaku. Dia orang cakap kalau bertukar sampai 100 menteri besar pun, kalau pihak-pihak yang menguruskan air ini tidak dapat melakukan dengan cekap, maka masalah mereka ini tidak dapat selesai. Dan saya pergi ke rumah-rumah setiap orang yang WhatsApp saya itu, saya pergi rumah setiap orang, saya tanya apa ini masalah. Ada antara itu yang menjelaskan bahawa rumah sebelah dia tu telah nak dijual sejak 5 tahun lalu, tapi tak ada seorang pembeli pun yang sanggup membeli rumah itu, walaupun rumah itu dibeli pada harga 150,000 tapi nak dijual pada harga 35,000 saja, tak ada orang beli langsung rumah itu, kerana jelas mereka air itu adalah satu perkara utama dalam proses nak beli rumah dan sebagainya tu. Hadi, bagaimana kita kena berlaku adil kalau cerita pasal air ni, kerana seringkali masalah air ini dikaitkan dengan isu politik. Tetapi kalau di Kedah itu, bak kata Hadi tadi, ini masalah yang dah ambil masa yang begitu lama, dari Barisan Nasional bertukar ke Pakatan Harapan, daripada Pakatan Harapan bertukar kepada Perikatan Nasional. Jadi iltizam politik ini tidak mengira warna parti. Dan bagaimana Hadi berlaku adil dalam aspek ini? Kerajaan negeri perlu juga ditemu bual. Di peringkat persekutuan, di peringkat kementerian juga Hadi cuba dapatkan, dan juga pihak SADA juga Hadi cuba dapatkan. Bagaimana Hadi menyusun supaya laporan ini lengkap, tidak hanya melihat kepada sebelah pihak sahaja? Okey, sebenarnya Zul, seperti yang saya katakan awal tadi, proses untuk membuat laporan khas ini agak berlainan jika dibandingkan berita story-story biasa sebelum ini. Perkara ini perlu dijadikan mencari masalah itu lebih dahulu, kemudian kita sendiri yang mencari solusi bagaimana untuk mendapatkan pihak wajib bagi mengimbangi proses untuk penerangan berita itu sendiri, pelaporan khas berita itu sendiri. Dan saya juga ada mendapatkan selepas saja aduan masalah itu, petang itu saya terus call Exco Bekalan Air dan Sumber Air untuk mendapatkan perincian jawapan daripada beliau, dan kemudiannya esok itu saya terus mendapatkan Menteri Besar dan juga Menteri Alam Sekitar dan juga Air, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, untuk menjelaskan apa sebenarnya yang berlaku dan jawapannya. Zul, nantikan siri 2 malam ini. Siri 2 malam ini Abdul Hadi Cik Awang akan tampil lagi untuk laporan khas ini. Tapi Hadi, untuk menyiapkan laporan khas ini bukan satu tugas yang sukar. Hadi di Kedah berkomunikasi bersama dengan editor kami Izwa di Kuala Lumpur. Bagaimana itu proses itu dilakukan dengan baik? Kerana kita bukanlah berada dalam satu pejabat yang sama untuk menyiapkan satu tugasan ini. Visual kena banyak dan juga cara penceritaan itu perlu terancang. Jadi mungkin Hadi dapat ceritakan bagaimana ini mungkin juga satu proses baru untuk Hadi untuk menyiapkan satu laporan khas yang begitu menyeluruh dan bersiri.
Okey, sebenarnya Zul, laporan khas ini, idea untuk melakukan laporan khas ini bermula pada minggu lepas aduan story yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah air di Kuala Kedah ini sendiri. Jelas penduduk tidak mendapat respon yang besar, tidak mendapat respon yang baik daripada pihak-pihak berwajib. Sebab itu muncul dengan idea untuk melakukan laporan khas ini, komunikasi dengan Izwa ataupun kita panggil Cik Wah. Untuk membuat laporan khas ini perkara baru. Untuk buat laporan khas ini ada SOP yang kena ditambah baik, ada angle-angle yang perlu diubah dan sebagainya. Itu cabaran baru untuk saya sebagai orang baru dalam media ini untuk membuat proses berita melalui satu laporan khas yang bukan saja merangkumi apa masalah yang dihadapi penduduk, tapi nak menjelaskan apa jawapan daripada pihak-pihak yang berwajib bagi imbangi laporan-laporan yang disediakan itu. Okey, terima kasih Abdul Hadi Cik Awang, wartawan dan wakil Astro Awani di Kedah. Tunggu laporan khas Hadi pada malam ni, siri kedua Air o Air Derita Rakyat di Kuala Kedah dalam Awani 745. Pastikan anda juga terus bersama kami sepanjang masa di astroawani.com dan juga di 501 Awani. Perincian mengenai mesyuarat UMNO dan PAS pada malam ini dan juga laporan khas itu. Sekian saja cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.